Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Muhammad Speaker. Hari ini saya ingin mengambil peluang di sini untuk menyatakan bahawa peranan muzium ini merupakan peranan yang cukup besar di dalam masyarakat, dan saya percaya perbahasan ini berkaitan dengan fee yang harus dikenakan. Tapi dari segi dasarnya saya fikir dari segi sejarah, Muhammad Speaker, muzium ini bermula sejak kurun yang ketiga before Christ BC, dan muzium yang pertama sekali ialah dibuat di Universiti Alexandria di Mesir. Itulah muzium yang pertama. Dan hari ini saya percaya semua negara ada muzium. Negeri Melaka boleh banyak muzium lah. Daripada Bukit Katil ni, Melaka memang banyak muzium. UMNO pun ada muzium dekat Melaka. Saya pun tak tahu kenapa UMNO buat muzium, kerana UMNO belum lagi dimuziumkan. Cuma saya fikir dari segi masa depan, saya lihat seolah terdapat perlumbaan melahirkan muzium. Di Melaka ada satu muzium kapal selam, tapi muzium itu berada di darat, dia tak berada di dalam. Dan seolah-olah ada kegilaan untuk membuat muzium ini, dan saya minta pihak kementerian untuk melihat bahawa muzium ini perlu menjadi nadi dan roh yang mencerminkan masyarakat kita yang pelbagai kaum. Sebab itu saya fikir selain daripada sekadar menjadi pusat pengumpulan artifak dan sebagainya, muzium juga mesti menjadi ejen perubah, ejen membawa perubahan dan juga pembangunan, dan mesti dinamik. Misalnya muzium juga boleh dijadikan sebagai satu tempat untuk mengkisahkan sejarah negara yang sebenar tanpa mengira batas politik. Ada kelompok-kelompok ataupun kumpulan-kumpulan pejuang-pejuang yang berbeza pendirian dengan parti pemerintah misalnya, tetapi berjuang bersungguh-sungguh untuk memerdekakan, harus juga diberikan ruang yang seluas-luasnya di dalam muzium. Sebab itu kalau kita lihat di muzium negara, yang dicontoh ataupun yang dipaparkan hanyalah perjuangan sebelah pihak semata-mata, tapi perjuangan kumpulan-kumpulan yang lain tidak ditonjolkan. Dan yang apakah kita ingin nafikan mereka sebahagian daripada sejarah? Mereka adalah sebahagian daripada sejarah panjang perjuangan negara ini. Dan sebab itu saya minta, selain daripada kita mengenakan fee dan sebagainya, di mana dari segi itu saya kurang setuju, tetapi muzium, keberadaan muzium itu sendiri mesti dijadikan sebagai satu tempat pendidikan, mendidik generasi. Barulah muzium itu punya roh, punya semangat. Bila mereka datang ke muzium, mereka terlupa meletak dan menyangkutkan fahaman politik masing-masing di luar dekat pagar muzium. Masuk muzium, mereka inilah kisah sebenar sejarah Malaysia, sejarah Melaka misalnya, dan sejarah perjuangan panjang rakyat ini memajukan negara sehingga pada tahap yang sedia ada sekarang ini. Sebab itu saya fikir yang berhormat Speaker, perkara yang lebih penting seterusnya ialah bagaimana dari segi dasarnya muzium ini menjadi satu tempat untuk promote cultural diplomacy, diplomasi budaya. Kita tahu kekuatan negara ini adalah kekuatan jamak budaya. Kita punya kekuatan kebudayaan ini merentasi kefahaman parti politik dan sebagainya, dan kita telah berjaya mengekalkan imej itu. Dan di mana tempat rujukannya? Tempat rujukannya pastilah di muzium. Orang datang ke muzium, mereka tahu budaya masyarakat Sabah, budaya orang Sarawak, budaya orang Melayu, budaya orang Jawa. Dan kepelbagaian budaya inilah menjadi kekuatan. Dan saya fikir kurang sekarang ini program-program Datuk Pengurusi Bukit Katil. Ya, program-program yang mencerminkan kefahaman untuk memahami Malaysia dalam sudut pandang jamak budaya ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Datuk Pengurusi dan Yang Berhormat Bukit Katil. Saya fikir saya cuba. Ahmad, Cik Omar masih di atas, belum pengurusi lagi, Ahmad. Bila Cik Omar depan ni turun, baru pengurusi. Yang Dipertua, Datuk Dipertua, kita ingin menyambut baik pandangan daripada Yang Berhormat Bukit Katil, yang Malaysia merupakan perkahwinan di antara 3 budaya besar. Budaya Melayu Islam, budaya Cina, budaya India. 3 budaya besar ini kalau boleh dipamerkan, ya,
dalam satu gabungan dan jalinan yang baik di museum, dia akan membina, dapat membangun atau dapat menjadi suatu asas pembangunan bangsa yang dapat mengenepikan perbezaan-perbezaan ataupun kebencian kepada sesuatu kaum ataupun sesuatu agama, menerusi pemahaman atau pengungsian pembinaan budaya yang dibina sejak ratusan tahun di Malaysia ini. Jadi bagaimana barangkali Bukit Katil boleh mencadangkan supaya budaya besar ini, warisan besar dari budaya besar ini menerusi museum dapat menyantuni perbezaan kaum dan perbezaan agama yang cuba dimarakkan sekarang ini dapat disantuni oleh museum. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih Batu Pahat, dan saya setuju dan menjadikan pandangan Batu Pahat sebahagian daripada isi perbahasan saya. Saya sekadar ingin memberikan respon bahawa dalam keadaan kita berada seperti yang disebut oleh Batu Pahat tadi, perkahwinan tiga budaya, ada masyarakat Melayu, Cina dan India, dan juga rakan-rakan berbagai budaya di Sabah dan Sarawak. Kita lihat sekarang ni tidak ada satu mekanisme yang betul-betul dijaga agar tidak ada suatu perkara yang dimainkan untuk membangkitkan sentimen perkauman. Kita lihat acap kali dalam insiden atau peristiwa penting, misalnya hampir dengan pilihan raya, perkara ini dijadikan sebagai satu bahan kempen yang untuk jangka masa panjang tidak baik untuk generasi kita. Dan sebab itulah saya ingin meletakkan cabaran kepada kementerian agar kalau betul-betul kita ingin mendidik generasi, menjadikan museum sebagai satu institusi pendidikan, mendidik secara informal, memberikan message bahawa kekuatan negara ini adalah kekuatan di mana kita ada toleransi dalam sejarah perjuangan pelbagai kaum dan bangsa ini, maka sewajarnya museumlah menjadi tempatnya, dan dia harus betul-betul terbuka dan berani untuk membuat perubahan ini. Dan dalam erti kata yang sebenarnya yang berhormat Yang Pertua ialah memimpin perubahan ini. Sebab itu saya fikir cabarannya, misalnya kita lihat sekarang ini terdapat pelbagai masalah yang dibangkitkan, yang setiap hari menjadi menjadi tumpuan kita dan perbahasan kita dan menjadi kebimbangan kita. Masalah-masalah berkaitan dengan dadah, masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak jalanan ini, masalah berkaitan dengan pelacuran dan sebagainya. Ini adalah masalah-masalah di dalam masyarakat yang saya fikir museum ini boleh dimanfaatkan sepenuhnya untuk kita memberikan maklumat dan mesej kepada pelbagai kaum, pelbagai kelompok masyarakat bagaimana ingin tangani masalah-masalah ini. Betul, janganlah dilihat museum ini senyap dan sunyinya. Museum ini perlu dibisingkan. Nak bisingkan museum ini kena bawa pelbagai isu, pelbagai perkara yang relevan dengan masyarakat setempat. Saya ingat dulu ketua pengarah museum Datuk Syahrum, itu saya ingat, kerana bagaimana dia memimpin museum ini dan membawa pelbagai pendekatan. Betul lah, antara yang saya paling ingat ialah rupanya di dalam sejarah panjang kita ni ada banyak cerita-cerita hantu ni kan. Jadi saya pergi tengok, bukan sekadar itu, masa ada isu-isu yang lain. Maksud saya ialah kalau museum itu mula membuka tempat mereka bagi menangani, mendedahkan masalah-masalah sebenar masyarakat, saya ingat rakyat akan tahu, rakyat akan datang dan ada minat untuk mereka mempelajari perkara ini. Sebab itu saya fikir, Yang Berhormat Yang Pertua, saya ingin cadangkan kepada kementerian yang bahawa isu ini peluangnya, peluang untuk dimanfaatkan. Kita ada ruang, kita ada tempat, tetapi tidak dimanfaatkan semaksimum mungkin. Ceritalah perkara yang sebenar, dedahkan sejarah yang sebenar, manfaatkan setiap inci perjuangan ini, isu-isu rakyat ini. Gunakanlah museum ini untuk kita bina negara yang jauh lebih maju dan baik, insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih di atas peluang ini. Sekian. Ya, Muhammad Tumpat. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, ringkas